Naik merah tu kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pegawai dari Jabatan Pendidikan di Melaka yang berusaha fasilitator, yang saya hormati juga rakan-rakan guru besar dan tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, maka pada hari ini dapat saya membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan penguasaan membaca di kalangan murid pemulihan melalui program Sinar Gemilang. Saya Cikgu Azmi bin Abu Bakar di Sekolah Kebangsaan Cabau, yang mana saya telah pun dilantik di sekolah ini pada 2 hari bulan 7 2020. Di sekolah ini terdapat 22 orang guru dan 4 orang staf sokongan. Seramai 180 orang murid terdapat di sekolah ini, yang mana 106 orang murid lelaki dan 76 orang murid perempuan. Dan sekolah ini hanya satu sesi sahaja dan sekolah ini terletak di luar bandar. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan membaca di kalangan murid-murid pemulihan tahun 2 di Sekolah Kebangsaan Cabau. Kajian ini telah dijalankan ke atas 7 orang murid pemulihan di tahun 2. Kebanyakan mereka menghadapi masalah penguasaan membaca suku kata terbuka dan suku kata tertutup, iaitu KB dan KBK. Kaedah kajian ini telah dibuat dalam bentuk ujian dan pemerhatian. Dapatan daripada kajian ini menggunakan kaedah kajian PDCA menunjukkan program Sinar Gemilang ini, iaitu penggunaan kad huruf, kad perkataan dan kad suku kata secara hati tubi didapati telah dapat meningkatkan kecekapan murid membaca perkataan KB dan KBK. Pengenalan dan pokok kajian. Pengenalan Sinar Gemilang mula saya laksanakan di hujung Januari 2021. Program ini diideakan setelah melihat lalu ramai jumlah murid yang terlibat dengan pemulihan, iaitu 7 orang daripada 19 orang murid di tahun 2 2021, iaitu seramai 36.84%. Pertambahan ini berlaku adalah kesan daripada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang agak panjang, dan murid sebenarnya tidak dapat pendidikan yang sewajarnya di sekolah. Mereka hanya melalui pembelajaran melalui online sahaja. Fokus kajian. Dalam kajian saya ini, saya memfokuskan kepada usaha bagaimana untuk meningkatkan kemahiran membaca murid pada suku kata dan pada perkataan yang mudah. Saya juga menekankan kepada membunyikan suku kata KV dan KBK. Ianya adalah asas kepada kemahiran bahasa yang lebih tinggi. Jika murid tidak menguasai kemahiran ini, dikhawatiri murid akan tercicir dalam kemahiran lain yang diajar. Menurut Kyriakides, Primus, Antonio dan Demetrio 2010, mendapati guru di sekolah berkesan sentiasa mengambil langkah untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka dan membina persekitaran pembelajaran yang sesuai dengan kehendak murid. Redna 2007 pula mendapati komunikasi berkesan dan perhubungan kerja yang baik antara guru menyokong guru untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Tujuan dan persoalan kajian. Tujuan kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah kelemahan murid-murid pemulihan di Sekolah Kebangsaan Cabau. Kajian ini juga adalah sebagai satu usaha untuk membantu murid-murid menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat. Persoalan kajian. Bagaimana saya mampu untuk meningkatkan kemahiran baca di kalangan murid-murid pemulihan tahun 2 di Sekolah Kebangsaan Cabau? Dan apakah tindakan yang perlu saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Untuk makluman, kumpulan sasaran saya adalah kajian ini melibatkan 7 orang murid pemulihan tahun 2 yang terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan. Kesemua murid ini telah dikenal pasti menghadapi masalah penguasaan membaca yang rendah. Kaedah kajian dan reka bentuk kajian. Kajian yang saya lakukan ini menggunakan kaedah kajian PDCA, Plan, Do, Check and Action. Ia juga dikenali sebagai kitaran Deming, diambil sempena nama W.E. Deming, di mana metodologi ini juga menjelaskan pada 4 fasa penting, iaitu plan ataupun rancang, bagaimana saya merancang kesan permasalahan, tetapkan objektif, analisa permasalahan dan rancang penambahbaikan. Yang kedua ialah do, buat penambahbaikan, lakukan secara kecilan, adakan pilot project, pastikan ketepatan maklumat. Check, semak, wujudkan tempoh percubaan, perhatikan hasil projek, laporkan pengembangan projek dan pencapaian objektif. Action, tindakan, perbandingkan prestasi sebelum dan selepas. Di sini saya gunakan ujian pra dan ujian post.
persediaan untuk langkah seterusnya, teruskan penambahbaikan. Mengumpul dan menganalisis data kajian. Mengumpul data kajian yang dilakukan ini menggunakan instrumen ujian pra, pemerhatian dan ujian pos. Dan menganalisis data ujian diagnostik mengenal pasti konstruk yang lemah sebelum membina ujian. Ujian pra mengumpulkan maklumat awal temu bual. Mengumpulkan maklumat kumpulan sasaran yang mungkin menjadi faktor penyebab berlakunya kepada masalah ini. Menganalisis data kajian. Menganalisis data kajian diagnostik. Kajian yang dilakukan ini menggunakan data ujian diagnostik untuk mengenal pasti murid lemah mengikut bidang dan konstruk yang bakal dibina. Selepas itu, satu ujian pra dilakukan. Melalui ujian yang dilakukan ini, saya mendapatkan maklumat lengkap tentang tahap penguasaan murid secara terperinci. Berdasarkan ujian ini, saya dapati 5 daripada 7 orang murid tidak boleh membunyikan suku kata terbuka KV, iaitu 71.43%. Mengasih data kaedah temu bual. Sesi temu bual dengan baik juga dijalankan. Sebanyak 4 orang murid iaitu 57.14% menyatakan berminat untuk belajar. 2 orang murid iaitu 28.57% mengatakan kurang perhatian ibu bapa di rumah. Manakala seorang murid iaitu 14.29% menyatakan kurang berminat untuk belajar. Kebanyakan daripada murid ini datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah ataupun B40. Di samping itu, sikap kurang mengambil berat tentang pelajaran anak-anak di rumah juga menjadi menyumbang pada masalah pembelajaran ini. Intervensi kajian. Strategi satu saya ialah murid dipecahkan kepada secara berpasangan. Kad huruf diedarkan kepada murid diminta untuk mengasingkan huruf vokal dan huruf konsonan. Ini adalah sebagai satu permulaan. Apa yang saya perhatikan ialah keyakinan murid menjadi semakin tinggi daripada rasa malu-malu bertukar menjadi berani. Kerana dalam proses pembelajaran ini ada permainan. Refleksi dia mengenali huruf konsonan dan vokal dengan pantas. Strategi 2. Kad huruf diberikan kepada murid dalam kumpulan. Murid diminta untuk mengambil satu huruf konsonan dan satu huruf vokal. Setiap kumpulan yang telah mendapatkannya dipilih diri dan membunyikan suku tersebut. Setelah semua kumpulan selesai melakukannya, maka huruf lain pula digunakan. Pemerhatian saya, murid mula berani untuk membunyikan suku kata yang mereka perolehi. Refleksi, murid pandai memadankan huruf konsonan dengan huruf vokal. Murid juga berani untuk membunyikan suku kata. Strategi 3 saya ialah kad huruf diberikan kepada murid dalam kumpulan yang dibentuk. Murid diminta untuk mengambil 2 huruf konsonan dan 1 huruf vokal. Setiap kumpulan yang telah mendapatkannya diminta berdiri dan membunyikan suku tersebut. Pemerhatian. Murid dapat mencantumkan kad huruf dan membunyikan suku kata yang terhasil. Keyakinan murid semakin tinggi. Refleksi, murid boleh membentuk suku kata tutup dan membunyikannya dengan betul. Strategi 4. Kad suku kata terbuka dan tutup diberi kepada murid dalam kumpulan yang dibentuk. Murid diminta untuk mengambil 2 kad suku kata iaitu kad suku kata KV dan kad suku kata KVK yang membawa maksud tertentu atau objek. Kata yang telah lengkap ditampalkan di papan putih. Pemerhatian saya, murid boleh menyambung suku kata KV dan KVK untuk bentuk perkataan. Latih tubi menyebut perkataan yang terhasil membolehkan murid semakin mahir dan berani menyebut perkataan-perkataan lain. Refleksi. Murid boleh mencantum suku kata dan menyebut perkataan tersebut. Strategi kelima ialah ujian pos dijalankan terhadap kumpulan sasaran. Seramai 4 orang daripada ujian pos yang telah saya lakukan, saya dapati daripada 4 orang daripada 7 orang murid iaitu 57.14% murid telah boleh mengenal suku kata terbuka dan tertutup serta boleh menyebut perkataan dengan baik. Manakala 6 daripada 7 orang murid iaitu 85.71% boleh menyebut suku kata terbuka dan tertutup. Hanya seorang murid atau 14.29% hanya boleh menyebut suku kata terbuka sahaja. Ujian pra dilaksanakan sebelum program. Jadi ujian pra yang saya dapati 5 daripada 7 orang murid tidak boleh membunyikan suku kata terbuka iaitu 71.43%. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada penambahbaikan yang dilakukan oleh murid hasil daripada program yang telah pun dijalankan ini. Dapatan kajian atau implikasi. Dapatan kajian seperti yang saya katakan tadi berdasarkan daripada ujian yang saya lakukan, semua murid telah boleh membatangkan suku kata terbuka 100%. Dari 7 orang tu 100% dah boleh membatangkan suku kata. Manakala yang boleh menyebutkan suku kata tertutup pula ada 6 orang iaitu 85.71%, yang mana sebelum ini tidak ada seorang murid pun yang boleh membatangkan suku kata terbuka, membunyikan suku kata tertutup. Sekarang sudah ada 6 orang dan di akhirnya kita dapati bahawa 57.14% iaitu seramai 4 orang murid dah boleh menyebut perkataan-perkataan yang mudah. Ini menunjukkan bahawa peratus peningkatan itu nampak ketara. Jadi implikasi kajian. Program Sinar Gemilang ini telah dapat memberikan kesan yang positif. Murid dapat dipulihkan
dipulihkan daripada masalah membaca. Murid telah dapat dipulihkan daripada masalah membaca dan kemahiran untuk mengubah suai bahan pengajaran sekiranya kelemahan murid dikenal pasti dapat memberi kelebihan pada guru. Mana guru-guru ini perlu kreatif agar supaya mereka dapat menyesuaikan keadaan pelajar murid dengan situasi yang sebenar. Di sini juga saya berharap pada aplikasi kajian ini, perkara yang saya lakukan ini perlu dijalankan secara berterusan. Andainya perkara ini terhenti ataupun kurang diberi perhatian, dikhawatiri murid-murid yang dah dapat dipulihkan ini akan menjadi masalah semula. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.